Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu Nuraini dalam program e-Belajar yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Melaka bersama dengan Majlis Guru Cemerlang Melaka bagi tajuk Sains Tingkatan 4. Okey, standard kandungan 11.3 pecutan graviti dan jatuh bebas. Okey, jom kita belajar. Di akhir video ini, pelajar akan dapat yang pertama, menyatakan nilai pecutan graviti bumi dengan betul. Yang kedua, para pelajar akan dapat mentafsir graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas dengan betul. Dan yang ketiga, dapat menentukan situasi yang melibatkan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Okey, so kita teruskan lagi kelas kita dengan baiklah kelas, kita tahu bahawa adanya daya tarikan graviti yang menarik semua objek di sekeliling kita ke arah pusat graviti bumi. Okey, so daya ini menyebabkan objek jatuh ke arah bumi apabila dilepaskan. Okey, objek yang jatuh bebas ini dia akan memecut. Pecutannya dikenali sebagai pecutan graviti. Okey, jadi sekarang ini kita tahu bahawa semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. Okey, dan daya graviti ini menyebabkan suatu objek sentiasa jatuh ke bawah. Apabila objek ini jatuh ke arah bumi, ia mempunyai pecutan ataupun dia memecut. Dikenali sebagai pecutan graviti. Okey, simbol yang digunakan bagi pecutan graviti ialah G kecil dan di permukaan bumi nilai pecutan graviti ialah 10 meter per saat kuasa 2. Okey, nilai pecutan graviti ini tidak bergantung kepada bentuk dan jisim objek yang jatuh jika tiada faktor luar seperti geseran udara yang mempengaruhi kejatuhan. Okey, maksudnya sekiranya tiada faktor luar seperti geseran udara, tiada rintangan udara, maka bacaannya akan tetap sama. Ataupun katakan juga jika objek itu jatuh dalam keadaan vacuum, okey, maka kita katakan bahawa objek tersebut mempunyai pecutan graviti iaitu 10 meter per saat kuasa 2. Okey, teruskan lagi pada slide yang berikutnya. Okey, apa itu jatuh bebas? Apa itu jatuh bebas? Kita lihat di sini ya. Suatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja, tanpa pengaruh daya-daya luar seperti rintangan udara, dikatakan sebagai jatuh bebas. Maksudnya kalau objek tadi dia jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja, tidak dipengaruhi oleh daya-daya luar yang lain, maka itu dikenali sebagai jatuh bebas. Okey, objek yang jatuh bebas ini mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuk. Okey, tak kira lah dia berat mana pun. Okey, ataupun bentuk dia bentuk pipih ke, bentuk bulat ke. Okey, so apabila ia mengalami jatuh bebas, pecutan gravitinya sama. Okey, secara praktiknya jatuh bebas ini hanya boleh berlaku dalam vacuum saja, iaitu dalam ruang yang tidak mempunyai jiring. Okey, masa bagi jatuh bebas objek yang berada dalam keadaan vacuum hanya dipengaruhi oleh ketinggian objek tadi dilepaskan serta nilai pecutan graviti. Objek yang jatuh bebas dia mempunyai pecutan graviti yang sama. Yang tadilah saya kata kan. Okey, objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Okey, kita lihat dekat sini, kita ada satu ruang vacuum. Okey, satu ruang vacuum yang diisikan
bukan dengan bulu ayam dan shilling. Okey, pada asalnya kedudukan bulu ayam dan shilling ini berada di bahagian atas dan dilepaskan serentak. Apabila dilepaskan dan dalam ruangan vacuum, kita tahu bahawa ruangan vacuum tiada jirim ataupun tiada udara, tiada rintangan udara, tiada geseran udara. Okey, so duit shilling dan bulu ayam ini akan jatuh ke dasar pada masa yang sama. Walaupun kita tahu bahawa duit shilling ini jisimnya lebih besar daripada bulu ayam. Okey, so dalam keadaan vacuum, duit shilling dan bulu ayam akan jatuh ke dasar pada masa yang sama. Dan ini dikenali sebagai jatuh bebas. Hanya dipengaruhi oleh daya tarikan graviti sahaja. Okey, seterusnya. Soalan ini Kita lihat soalan ini. Apa yang dia nak? Dia kata apa? Kesemua objek terapung di dalam silinder. Kesemua objek tiba di dasar dengan serentak. Buli tiba lebih awal di dasar daripada duit shilling. Daun kering tiba lebih awal daripada duit shilling dan guli. Okey, sebenarnya apabila duit shilling, guli dan daun dijatuhkan serentak dalam keadaan vacuum. Ingat kelas, dalam keadaan vacuum. Dalam keadaan vacuum, tiada rintangan udara, tiada geseran udara. Maka duit shilling, guli dan daun akan tiba di dasar vacuum ini serentak. Kesemua objek tiba di dasar dengan serentak. Inilah jawapan dia. Cikgu dah siap merah dah rupanya. Okey, jadi kamu kena ingat, kenapa dia tiba serentak cikgu? Sebab dia tiada rintangan udara, tiada geseran udara. Maka dia hanya dipengaruhi oleh tindakan daya graviti saja. Sebab tu dia serentak. Dia serentak akan jatuh pada masa yang sama. Okey. Okey, kaji gambar di sebelah. Adakah situasi ini menunjukkan jatuh bebas atau bukan jatuh bebas? Okey, cikgu bagi satu saat. Okey, cukup. So, ini adalah bukan jatuh bebas. Kerana dipengaruhi oleh rintangan udara. Kalaulah ini jatuh bebas, dia terjun daripada helikopter, terus jatuh sampai bawah, kan? Mungkin dah kita boleh katakanlah dah cedera parah lah, sebab dia akan terhempas pada permukaan yang keras ke, kita tahu. Okey, jadi ini bukan jatuh bebas. Ini dan ruangan ini bukan lagi vacuum sebab ada rintangan udara, dan belakang ni pun dia ada beg yang menyimpan payung terjun supaya dia dapat mendarat dengan selamat. Okey, so ini bukan jatuh bebas. Kalau jatuh bebas, habis dah. Tak sempat ambil gambar tanda thumbs up lagi dah. Terus jatuh. Okey, kita lihat kepada gambar yang ni. Okey, pada asalnya kedudukan duit shilling dan bulu burung ini pada kawasan ini, okey, dan dilepaskan serentak. Okey, dalam ruangan yang ada udara dan tiada udara ataupun ruangan vacuum. Jadi sekarang ini kita lihat apabila dilepaskan, duit shilling dalam ruangan udara akan jatuh dahulu berbanding dengan bulu burung. Sebab kita tahu bulu burung ini luas permukaan dia besar dan dia ringan. Jadi rintangan udara pada bulu burung ini bertambahlah, kan? Jadi menyebabkan bulu burung ini sukar ataupun mengambil masa yang lama untuk sampai ke dasar berbanding dengan dalam keadaan vacuum. Apabila duit shilling dan bulu burung dilepaskan serentak di bahagian atas ini, duit shilling dan burung kedua-duanya akan sampai ke dasar pada masa yang sama. Kenapa? Sebab duit shilling dan bulu burung ini tidak dipengaruhi oleh rintangan udara dan geseran udara. Dia hanya dipengaruhi oleh tindakan daya graviti. Sebab itulah masa yang diambil untuk duit shilling dan bulu burung
sampai ke dasar bagi keadaan jatuh bebas adalah sama. Okey, Raja menunjukkan 2 biji bola dijatuhkan dalam keadaan jatuh bebas. Kedua-dua bola dijatuhkan secara serentak dari ketinggian sama. Kuantiti fizik manakah yang malang? Okey, jawapan dia pecutan. Kenapa pecutan? Sebab apabila bola tadi jatuh bebas, dia mengalami pecutan graviti. So pecutan graviti bagi kedua-dua bola ini adalah sama. Okey, tetap, iaitu 10 meter per saat kuasa 2. Okey, apakah nilai dia? 10 meter per saat kuasa 2. So, nyatakan bagaimana jisim bola mempengaruhi kuantiti fizik yang dinyatakan dalam C. Adakah jisim bola tadi dalam keadaan jatuh bebas mempengaruhi kuantiti fizik ataupun mempengaruhi pecutan? Tidak. Okey, tidak. Okey, jisim bola tadi tidak mempengaruhi pecutan. Okey, tidak mempengaruhi pecutan. Okey, sebab dia jatuh ataupun dalam keadaan jatuh bebas. Sekarang kita lihat pula kepada graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Okey, objek pegun apabila dia jatuh, so hal lajunya bertambah. So, grafnya macam mana? Graf hal laju melawan masa. Sebelum dilepaskan, hal laju objek adalah sifar sebab dia berada dalam keadaan pegun. Okey, dia berada dalam keadaan pegun, maka hal lajunya adalah sifar. Apabila objek dilepaskan, hal laju objek bertambah dengan seragam. So, kecerunan graf hal laju melawan masa mewakili pecutan. Pecutan ini dikenali sebagai pecutan graviti. So, nilai bagi pecutan graviti ialah 10 meter per saat kuasa 2. Bagi graf sesaran melawan masa pula, kita lihat pada yang nombor 1 ni. Sebelum dilepaskan, sesaran objek adalah sifar. Objek berada dalam keadaan pegun, tidak bergerak. Tetapi, sebaik-baik sahaja objek itu dilepaskan, objek itu bergerak dengan hal laju yang kecil. Hal ini dapat kita lihat melalui nilai kecerunan yang kecil. Tengok dia punya kecerunan dia landai sikit kan? Okey. Ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan hal laju yang lebih besar daripada hal laju awal. Hal ini dapat kita lihat melalui nilai kecerunan graf yang lebih besar. Tengok kecerunan dia. Okey, lagi besar. Okey, itu adalah graf sesaran melawan masa. Ini pula adalah graf gerakan untuk objek yang bergerak melawan daya graviti. Maksudnya kita baling ke atas kan? Jadi kita lihat dekat sini. Maksimum hal lajunya kosong. Apabila objek dilontar ke atas, objek mula bergerak dengan hal laju. Hal laju objek semakin berkurang apabila objek bergerak ke atas. Kecerunan graf hal laju masa adalah negatif. Dan pada ketinggian maksimum, hal laju objek adalah sifar. Ini adalah graf yang mewakili gambar tadi dah. Okey, so hal laju objek pada ketinggian maksimum adalah sifar. Graf sesaran melawan masa bagi anti-graviti, kita lihat sebaik-baik sahaja objek dilontarkan ke atas, objek bergerak dengan hal laju. Okey, pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. Objek bergerak ke atas dengan hal laju semakin berkurang. Apabila dia mencapai kedudukan yang tinggi, okey, sesarannya maksimum, hal lajunya sifar, objek akan berhenti buat seketika sebelum jatuh semula ke bawah. So, ini adalah graf sesaran melawan masa. Baiklah para pelajar, kita telah sampai ke penghujung video ini. Cikgu akan meletakkan latihan di bahagian bawah description video ini. Dan cikgu harap kamu dapatlah buat latihan yang telah cikgu sediakan.
Okey, dan cikgu doakan kamu semua berjaya dengan cemerlang dalam SPM tahun 2021. Dan kita mengharapkan COVID-19 ini cepatlah berakhir daripada bumi Malaysia ini ya. Okey, so terima kasih cikgu ucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Majlis Guru Cemerlang Melaka dan guru-guru sains Negeri Melaka. Dan kita jumpa lagi insya-Allah.